Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 53 Surah An-Nahl. Ayat 53 Surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan apa-apa jua kenikmatan hidup yang kamu raih, yang kamu peroleh, ingatlah ianya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kemudian apabila sesuatu kemudaratan hidup menimpa ke atas diri kamu, ingatlah ianya merupakan sesuatu yang Allah jua timpakan ke atas diri kamu. Maka kepada Allah jualah kamu dapatkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan. Ayat 53 Surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi ini pelbagai bentuk kenikmatan hidup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga timpakan kepada manusia kemudaratan hidup. Dan daripada dua bentuk kemudaratan hidup dan kenikmatan hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan lebih banyak kenikmatan hidup yang Allah limpahkan berbanding dengan kemudaratan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita buat checklist penilaian semula,
antara dua nilai, kenikmatan hidup dan kemudaratan hidup. Pastinya kita dapati lebih banyak bentuk kenikmatan hidup yang kita raih, yang kita peroleh berbanding dengan kemudaratan hidup. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan jalan penyelesaian apabila hamba-hambanya ditimpakan sesuatu kemudaratan. Summa iza massakumuddur fa ilaihi tuj'arun. Ayat 53 Surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan, kemudian apabila sesuatu kemudaratan hidup menimpa ke atas diri kamu, maka kepada Allah jualah kamu dapatkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan. Fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Mengemukakan dalam kitab tafsirnya, fa ilaihi taj'arun, kepada Allah jualah kamu dapatkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dengan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bukan sesukar mana apabila kita ditimpakan suatu kemudaratan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut agar kita berdoa kepada Allah. Doa, minta, pohon agar kita diberikan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan taj'arun, dapatkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mengandungi makna rayuan, doa yang mengandungi makna harapan. Bukan sekadar doa, tetapi doa yang mengandungi makna rayuan dan harapan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, doa yang mengandungi makna rayuan dan harapan, maka doa itu takkan disia-siakan. Doa yang bakal meraih pertolongan dari Allah, perlindungan di sisi Allah, pemeliharaan dari Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijrah menyatakan doa yang mengandungi makna rayuan dan harapan itu dalam istilah bahasa Arab disebut istighasa.
Istighasa, alif sin ta, ghin alif sa ta marbutah. Istighasa, doa, permohonan, permintaan seorang hamba dengan Tuhannya yang mengandungi makna rayuan dan harapan. Maka doa itu pastinya mendapat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengemukakan hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari cucunda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratul li zunubikum. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku, kerana selawat kamu ke atas aku itulah yang menggugurkan dosa-dosa kamu. Apabila dosa kamu digugurkan, doa permohonan kamu dikabulkan. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, watlubuli ad-darajata wal wasilata fa inna wasilati inda rabbi syafa'ati lakum. Artinya, dapatkan dariku kedudukan yang mulia. Apabila kamu diberi kedudukan yang mulia, kamu sentiasa mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dapatkanlah daripadaku sokonganku, kerana sokongan aku di sisi Tuhanku itulah syafaat aku untuk kamu. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'ati lakum. Kerana bahawasanya sokongan aku di sisi Tuhanku itulah syafaat aku untuk kamu. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Hadis ini ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, dalam kitab pengumpulan hadis-hadis pilihannya Al-Jami'us Saghir. Dan sekali lagi hadis ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, wafat pada tahun 1031 Hijrah. Dah wafat 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan agar kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita berselawat, berguguranlah dosa. Apabila dosa kita digugurkan, doa kita pula diperkenankan. Oleh itu,
setiap kali berdoa iringi dengan selawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua-tua kita ajar, ya, kita akan mulakan doa dengan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Panjang. Tengok orang tua-tua kita ajar selawat panjang. Ya, kerana dia berbeza dengan selawat, berbeza dengan kita nyanyi lagu negaraku, negaraku, ataupun berbeza dengan nyanyi lagu negeri Johor, Allah peliharakan Sultan. Ya, itu sekadar nyanyi dan itu sekadar doa. Ini apabila doa diiringi dengan selawat, ya, istimewa. Doa itu segera dikabulkan. Kerana setiap kali kita berselawat, selawat itu ada nilai. Maghfiratul li dzunubikum, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, setiap kali kita berselawat, dosa digugurkan. Baik. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, watlubu li ad-darajata, dapatkan dariku darjat kedudukan yang mulia. Wah, apa yang kita perlu dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Moratorium? Tak. Itu tanggungjawab pemimpin menyediakan moratorium. Apa yang perlu kita dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dapatkan dari beliau ad-darajata, kedudukan yang mulia. Apa maknanya? Ya, apabila kita dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa meraih perlindungan di sisi Allah. Allah lindungi kita daripada apa jua perkara yang tak diingini. Dan sekali lagi Rasulullah SAW ajar kita, watlubuli al-wasilah, dapatkan dariku wasilah, sokonganku. Wah, dapatkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sokongan. Kenapa? Kerana sokongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu syafaati lakum. Rasulullah mengakui, itulah syafaat aku untuk kamu. Kita nak dapatkan sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatilah dari surau Nur Bistari, tuan-tuan naik sikit, tengok ujung sana, surau Taman Timur. Antara surau Nur Bistari dengan si timur sana tu ada tanah Koci. Tengah-tengahnya ada tanah Majlis Agama Islam. Dah disewakan dengan cuar soilek ke tak tahu. Bawah sikit ni ada tanah Koci.
In English language you call what? Pocket land. Mohon lah. Nanti aku bagi nombor telefon Tuan Haji Amirul, pentadbir tanah daerah Johor Bahru. Kenapa aku tak mohon? Aku penjawat awam, dibayar gaji oleh kerajaan negeri, dilantik oleh SPAJ, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor. Jadi kita ni orang kerajaan. Ada namanya, apa nama? Dia ada apa yang disebut General Order, perintah am, dan berkiling-berkiling dari semasa ke semasa. Jadi tertakluk. Maka abang boleh mohon. Engkau JLC kan, engkau boleh mohon tanah kocik, pocket land. Tapi nak mohon tu kena dapatkan dulu surat sokongan ketua kampung. Wah, kena ngeteh dengan ketua kampung tu. Surat sokongan penghulu mukim. Wah, surat sokongan ahli majlis. Ni majlis bandaraya apa? Iskandar Putri. Oh, difficult. Surat sokongan wakil rakyat. Ini DAP ngadaplah Lim Guan Eng tu. Surat sokongan. Setakat surat sokongan ketua UMNO Cawangan tak laku. Banyak tu. Surat sokongan ketua kampung, surat sokongan penghulu mukim, surat sokongan ahli majlis bandaraya, surat sokongan wakil rakyat. Wah. Surat sokongan Haji Hanafiah, imam Masjid Kota Iskandar. Tak boleh. Aku sekadar mengimami solat saja, macam imam kita. Aku tak ada job. Tak ada job untuk ngesah-ngesahkan orang kahwin pun dah tak boleh. Tak boleh. Kesian aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang aku nak cerita moral of story di sini, dekat dunia ni apa-apa pun kena ada surat sokongan. Jadi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada kita, Rasulullah akan beri sokongan pada kita. Minta aja. Wah. Di mana pejabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak dapatkan surat sokongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sokongan dalam bahasa Arab disebut tawassul. Tawassul, tawassala ya tawassalu, tawassulan, tawassul. Maka kena cakap bahasa Arab sikit hebat lah. Kita perlukan tawassul dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Melayu, Rasulullah tawarkan sokongannya kepada kita. Wah, tuan-tuan, rezeki. Tengok Rasulullah beri tawaran untuk memberi sokongan kepada kita. Maka Al-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijrah dalam menghuraikan, menafsirkan ayat 53 surah An-Nahl, dan dikemukakan lagi dengan hadis sokongan riwayat Imam Ibnu Asakir, doa yang segera dikabulkan, doa yang mana Allah Subhanahu wa taala segera perkenankan, ialah doa yang mengandungi makna rayuan dan harapan. Dalam bahasa Arab disebut istighasah. Apatah lagi doa itu istimewa,
apabila doa itu diiringi dengan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang mendapat sokongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah tawassul. Oleh itu, doa yang terbaik, doa seorang hamba dengan Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala, doa yang diiringi dengan selawat, doa yang mengandungi makna rayuan dan harapan, istighasah, dan doa yang mengandungi makna sokongan, iaitu tawassul. Ya, doa yang memenuhi 3 kriteria: selawat, istighasah, tawassul. Itu yang nak diceritakan kuliah subuh pagi ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Flashback, ni cakap orang putih. Inilah kerana nak masuk YouTube, kena standard sikit lah. Flashback. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Flashback apa? Fakta sejarah. Sejarah apa? Ini bukan sejarah STPM. Susah dapat A tu. Sejarah STPM. Ni nak cerita sejarah yang tak termasuk dalam silibus STPM, iaitu pada tahun 633 Hijrah. Tahun 633 Hijrah. Bumi Arab daripada Maghribi, Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, hinggalah bumi Syam, Palestin, Syria, Jordan. Begitu juga Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, termasuklah bumi Iraq pada tahun 633 Hijrah. 800 tahun yang lalu, Allah timpakan wabak penyakit. Wabak penyakit ditimpakan di bumi Arab. Abdul Wahab 633 Hijrah. Menakutkan, mengerikan. Ya, 60,000 nyawa umat Islam terkorban. Ya. Oleh itu, waktu itu kerajaan Islam dah mula pecah-pecah dah. Kerajaan Islam Fatimiyah Mesir, daripada nama khalifah, kerana kerajaan dah pecah-pecah, dinamakan sultan. Asal nama khalifah seorang sahaja yang mengurus dan mentadbir. Tapi kerana dah pecah-pecah dah, kerajaan Islam Bani Abbasiyah dah tombang, ditumbangkan oleh Hulagu Han, Genghis Han, Kublai Han, bukan Shahrukh Han. Jadi yang boleh bertahan waktu itu Fatimiyah Mesir, Seljuk, Mamalik. Ya. Maka waktu itu kerajaan Islam Fatimiyah Mesir menjemput, bukan jemput Haji Hanafiah, belum lahir lagi akulah, menjemput Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, tokoh ulama tersohor, tokoh ulama terbilang waktu itu. Ya, lalu Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi nyatakan, jelaskan ayat 53 surah An-Nahl bersama dengan hadis riwayat Imam Ibnu Asakir di hadapan Sultan
Fatimiyah Mesir. Baik, untuk menghadapi wabak yang dah membunuh 60,000 nyawa umat Islam pada ketika itu. Oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi jelaskan, fa ilaihi taja'arun. Setiap umat Islam perlu berdoa kepada Allah. Doa bukan sebarang doa. Doa sepenuh harapan dan rayuan. Doa yang diiringi dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mendapat sokongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassul. Doa yang memenuhi 3 kriteria: selawat, istighasah, tawassul. Baik, Sultan minta Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi sediakan doa yang memenuhi 3 kriteria itu. Draftkan doa. Wah, ni draftkan doa. Bukan sediakan taktikal 3-4-3, 4-4-2. JDT dah menang 3-0 malam tadi. Yalah, harapkan main import. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sediakan draft doa supaya doa itu boleh diamalkan oleh seluruh masyarakat Islam. Ya, jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Orang awam mampu beramal dengan doa tersebut. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi pada tahun 633 Hijrah dapat sediakan draft doa yang dinamakan selawat tafrijiyah, selawat kamilah, dan kini tuan-tuan doakan tadi dinamakan selawat nariyah. Kenapa sampai 3 nama? Selawat tafrijiyah, selawat kamilah, selawat nariyah. Dia berdasarkan fakta sejarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tinggal lagi taranum yang tuan-tuan dendangkan tadi tu. Selawat tu mengikut taranum. Apa nama budak Indon perempuan yang lawa tu, apa nama? Sibian. Aku tak ingatlah. Nanti orang rumah aku marah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa nama? Sibian ada tu. Itu taranum budak Indon tu. Kalau Imam Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, dia suruh kita sekadar berdoalah, tak perlu ditaranumkan, sekadar berdoalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah, Sultan pun setuju kerana selawat tafrijiyah, kamilah, nariyah tu tak panjang sangat, tak pendek sangat, sesuai untuk diamalkan oleh masyarakat umum. Maka Sultan Kerajaan Islam Fatimiyah Mesir punya bersemangat, tuan-tuan. Dia sediakan allowance kepada imam-imam Bilal. Jadi Imam Bilal tak payah jual minyak atar part time, tak payah. Imam Bilal semua 24 jam bergilir-gilir naik di atas menara masjid untuk berselawat tafrijiyah, kamilah, nariyah. Berhenti hanya sekadar azan dan solat berjamaah. Selesai solat berjamaah, Imam Bilal noja gile-gile naik. Jangan takut. Allowance, claim mileage, overtime. Jadi bukan bayar gaji besar saja kepada pemain bola sepak JDT, bukan. Bayar Imam Bilal noja gile naik.
40 hari 40 malam. Keluarkan dana, bukan moratorium tau, dana keluar. Kerajaan Islam Fatimiyah Mesir. Alhamdulillah, selepas 40 hari 40 malam tiada kes kematian, barulah Sultan Fatimiyah Mesir isytihar pandemik kepada endemik. Tidak seperti kita. Kita isytihar endemik, masih lagi ada kematian. Oh no, tak baik ngata-ngata, nanti aku ke dalam. Surau tak mampu nak bayar jaminan untuk aku. Cerita je sejarah, cerita sejarah aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, keadaan pulih. Tu. Baiklah, 100 tahun kemudian, 733 Hijrah, 633 Hijrah, 100 tahun kemudian, 733 Hijrah, wabak menyerang kembali bumi Islam, ya, dunia Islam, bumi Arab ditimpakan lagi wabak penyakit. 733 Hijrah. Kali ini dua tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, guru dan murid. Gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Wah, tuan-tuan, guru dan murid telah dipanggil oleh Sultan. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin As-Subki tunjukkan sahaja draft doa yang telah diguna pakai 100 tahun yang lalu oleh Asy-Syaikh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Gunakan sahaja selawat, amalkan sahaja selawat Kamilah Tafrijiyah Nariyah. Pun begitu, ada seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, alim 4 mazhab di zaman itu, iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang tidak bersetuju. Daripada tokoh-tokoh ulama, ada seorang tokoh ulama masyhur, alim 4 mazhab, dihormati, disegani, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taimiyah tidak bersetuju. Pun begitu, ni namanya Sultan. Sultan memberitahu majoriti ulama bersetuju. Jadi tak mengapa, kiranya ada seorang sahaja tokoh ulama yang alim tidak bersetuju dengan pendekatan itu, iaitu selawat Kamilah Tafrijiyah Nariyah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh paksa. Maka sekiranya tuan-tuan tak berkenan, tuan-tuan tak berkenan dengan selawat Nariyah tadi kita baca kan, no sweat, no problem, never mind. Tuan-tuan karang sendirilah, karang sendiri, draftkan sendiri. Yang penting doa yang kita pohon kepada Allah itu doa yang mengandungi 3 makna, doa yang memenuhi 3 kriteria: selawat, istighasah, tawasul. Simple past tense, simple present tense. Cakap lagi, simple perfect tenses. Buat ayat sendirilah. Yang penting doa kita tu doa yang mengandungi 3 makna: selawat, istighasah, tawasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, bagi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taimiyah, mungkin dia ada doa yang dia nak karang sendiri.
tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu dia. Kenapa saya nak ceritakan perkara ni? Nak ceritakan perkara ni kerana sahabat saya seorang mufti. Dia mufti, tapi bukan mufti Johor lah. Dia seorang mufti. Tiba-tiba saya dapat maklumat dia meletak jawatan. Usia dia sebaya saya. Dia letak jawatan. Kita pun telefon dia. Datuk, doktor, kenapa letak jawatan mufti? Kenapa? Gaji besar pun. Bukan lain kali nak letak jawatan, serahkan jawatan tu pada aku dulu. Dapat rasa gaji besar kan sebelum pencen ni kan. Alhamdulillah. Itu je. Jadi dia pun beritahulah dia letak jawatan tu kerana dia tak berjaya menjawab persoalan selawat nariyah ni. Kerana ada di kalangan ustaz-ustaz yang mempertikaikan selawat nariyah ni betul ke daripada Nabi Muhammad SAW? Betul ke? Ataupun direka-reka je? Tu saya kata senang aja benda tu. Patutnya aku yang jawab. Serahkan jawatan mufti tu dulu. Nak jelaskan fakta sejarah. Ini fakta sejarah yang perlu kita jelaskan. Jangan persoalkan Nabi tak ada selawat nariyah lah. Bukan itu. Ya, faham. Bertenang. Jangan emosi. Tak elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. 100 tahun kemudian 833 Hijrah. Perhatikan 633 Hijrah, 733 Hijrah, 833 Hijrah. Ya. Kali ini seorang tokoh pemimpin yang disegani lagi dihormati. Pangkat cicit kepada Hulagu Han, Genghis Han, Kublai Han, bukan cicit Shahrukh. Bayangkan tuan-tuan, Hulagu Han berjaya menundukkan dan mengalahkan kerajaan Islam Bani Abbasiyah setelah mengepung kota Baghdad selama 40 tahun. Tumbang. Maka Hulagu Han, Genghis Han memerintah. Siapa sangka, siapa duga doa umat Islam cicit memeluk agama Islam. Walaupun Hulagu Han tak memeluk agama Islam, cicit dia yang namanya As-Sultan Ulu Beg. As-Sultan Ulu Beg, Bay juga disebut Ulu Beg, memeluk agama Islam. Ya. Lalu dia begitu, maknanya sultan yang warak, As-Sultan Ulu Beg. Jadi As-Sultan Ulu Beg ini apabila wabak ditimpakan pada tahun 833 Hijrah, dia panggil seorang tokoh ulama tersohor pada ketika itu, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis kitab Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan kepada As-Sultan Ulu Beg, ya, draft doa selawat Tafrijiyah Kamilah Nariyah. Alhamdulillah, Sultan pun setuju untuk dijadikan amalan masyarakat umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, Sultan zaman dulu, kalau tuan-tuan tak patuh, senang aja dia, takut kita. Ni cerita sejarah lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, 833 Hijrah menyaksikan 60,000 nyawa umat Islam terkorban. 3 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, 2 orang lelaki, anak kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkorban.
serangan wabak penyakit. 100 tahun kemudian, 933 Hijrah, maka seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, namanya sama tapi orangnya berbeza, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga mengemukakan draft doa yang sama, selawat kamilah tafrijiyah nariyah. Tengok, zaman berzaman menjadi amalan. 1033 Hijrah. Wah, 1033 Hijrah. Kali ini seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, dia ada menyatakan dia adalah rektor Universiti Al-Azhar. 1033 Hijrah, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir mengemukakan pula doa tambahan yang dinamakan selawat tib, selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, masyarakat bertanya, kenapa tak cukup ke dengan selawat nariyah tu? Kenapa nak tambah lagi? Ada pertambahan moratorium ke? Dah 2 selawat ni. Selawat nariyah dah ada tambah lagi ni. Selawat syifa, selawat tib. Apa ulasan Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir? Daripada zaman Imam Ibnu Sina 401 Hijrah, Imam Ibnu Sina, bapa perubatan Islam, telah berjaya menjumpai 600 jenis kuman. Kuman, bahasa Melayu, orang Melayu sebut kuman, orang Arab sebut ta'un. Ta'un tu bahasa Arab. Orang Melayu dia tak ada masa kerana dia sibuk nak tengok Piala Malaysia. Jadi dia ambil aja bahasa Arab tu. Ta'un dia pun sebut ta'un. Simple past tense. Jadi ta'un tu makna asalnya kuman. Ta'un ni lah yang menyebabkan wabak. Wabak. Ta'un kuman. Wabak, ya, bahasa Arab. Sekali lagi orang Melayu dia tak ada pening kepala kerana dia sibuk nak berpolitik. Jadi dia ambil je perkataan wabak bahasa Arab, dijadikan bahasa pertuturan harian dia. Wabak, wabak. Wabak tu maknanya huru hara. Jadi ta'un mengakibatkan wabak. Ta'un kuman, kuman yang mengakibatkan huru hara. Huru hara bermula dengan kematian. Ya, kuman menyerang, begitu ramai yang mati. Wal'iyazubillah. Ya, apabila dah ramai mati, huru hara dibuatnya. Wal'iyazubillah. Apatah lagi wabak, berdasarkan fakta sejarah, tak kurang 2 tahun. Wabak tak kurang 2 tahun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, kita dah masa kecemasan, Johor dah menang dah lah. Jadi tuan-tuan jangan takut nak habis ni. Maka kata Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir, daripada zaman Imam Ibnu Sina dah ada 600 jenis kuman. Maka kini dikhawatiri dah 1,200 jenis kuman. Kuman tu bertambah. Kuman ni tak hilang.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, wa qad baqiya fil ardi minhu syai'un. Sesungguhnya kuman yang membunuh itu tetap berada di muka bumi. Wa qad baqiya fil ardi minhu syai'un. Tinggal lagi kuman ni aktif atau tak aktif. Yaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kuman ni bila-bila dia boleh datang, serang, bunuh, ataupun tiba-tiba dia sepi je. Dia boleh kauting pula dengan kita. Dia boleh hidup pula bersama dengan kita. In English language, you call what? Endemic. Endemic. Kita hidup bersama dengan kuman. Lu tak kacau sama gua tak kacau sama lu mah. Kita boleh hidup bersama dengan dia pula. Orang putih kata endemic. Tapi yang kita takut hari ini, tuan-tuan, belum patut diisytiharkan endemik dan diisytiharkan endemik. Jangan komen. Nanti ke dalam. Nanti. Kenapa? Kerana berdasarkan fakta sejarah, sultan-sultan terdahulu mengisytiharkan endemik apabila tiada lagi kes kematian. Kes memang banyak. Tapi apabila dah tak ada kematian, wagiman, wagiran, wagimin, wagino, wagio sahaja yang meninggal. Su tak meninggal lagi. Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman hidup lagi. Tak ada kes. Barulah diisytiharkan endemik. Kita hidup bersama dengan kuman. Kuman tu dah tak mengganas. Yang penting 2 vaksin. Ini dia mengganas balik 3 vaksin. Penggalak, pelagak, macam-macam pula. Tak naklah. Macam-macam, tuan-tuan, kan? Faham fakta sejarah. Sejarah ni kena faham. Jadi kuman ni tak habis. Kuman ni tetap ada. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akhir dah penghujung 1233 Hijrah. 1233 Hijrah. Tengok, daripada 633, 1233 Hijrah. Bumi negara Tunisia ditimpakan wabak. 60,000 umat Islam terkorban. Tokoh ulama pada ketika tu, Asy-Syaikh Al-Imam Abul Abbas Ahmad At-Tijani menghadap sultan. Masa tu Tunisia masih lagi bawah sultan. Maka kemukakan lagi, draft lagi satu selawat. Ini namakan selawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih. Maka dah ada 3 selawat daripada tahun 633 Hijrah hingga 1233 Hijrah. Oleh itu telah didraftkan 3 selawat. Selawat Nariyah, selawat Tib dan selawat Fatih. Apabila ditanya, kenapa nak tambah lagi? Moratorium tak ditambah, selawat ditambah. Why? Why not? Cakap putih pula. Ulasan yang sama diberikan kerana kuman makin bertambah. Kuman makin bertambah. Desakan hidup, bebanan hidup, tekanan hidup semakin bertambah. Maka kita perlu tambahkan munajat kita, doa kita, permohonan kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup. Tuan-tuan, dari satu segi kita action. Kita action dengan abang punya handphone Android. Zaman dah Android, kan? Ya. Tapi kita di akhir zaman, bertambah bebanan, bertambah tekanan, bertambah desakan. Dengan kata lain, akhir zaman ni lebih survival daripada sebelum-sebelum. Salah silap
Mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.